pagi, hari ini kita teruskan bab 9 garis lurus. Okay, tengok rajah ini. Cuba tengok 5 garisan selari ini. Apakah kesamaan dari formula mereka? Okay, nampak tak? Okay, semua persamaan mereka mempunyai kecerunan yang sama, iaitu 2. Jadi di sini kita boleh tahu bahawa garis lurus yang mempunyai kecerunan yang sama adalah selari. Ataupun jika semua persamaan itu mempunyai kecerunan yang sama, maka mereka adalah selari. Okay, dengan menggunakan konsep seperti tadi, kita boleh tentukan sama ada pasangan garis lurus adalah selari atau tidak dengan mengenal pasti nilai M mereka. Jadi untuk menentukan nilai M, kita mesti susun semula persamaan ini kepada formula A, iaitu Y sama dengan MX tambah C. So, cuba tengok A. Okay, Y kita kekalkan depan, negatif 3X kita hantar ke belakang akan jadi positif 3X dan 1 kita kekalkan di belakang. So, dah nampak M di sini? Ya, okay, itulah M. Jadi kecerunan dia adalah 3. Seterusnya kita uji untuk ini pula. Negatif 5Y kita kekalkan, 15X kita hantar ke belakang, 8 kita kekalkan. Dan Y mempunyai bekali negatif 5. Jadi semua bahagi negatif 5. So, kita dapatlah Y sama dengan 3X. Okay, 8 bahagi negatif 5 tambah tolak kita dapat negatif. So, negatif 85. Tapi yang penting bukan ini tetapi M. Jadi kita sudah nampak M dia pun 3. So, memandangkan kedua-dua M adalah sama, apakah kesimpulan kita? Kesimpulannya mereka adalah garis lurus yang selari. Cuba tengok B sama juga. 4Y kita kekalkan, 3X kita hantar ke belakang jadi negatif 3X, 4 kita kekalkan. Dan formula ini masih belum nampak M sebab Y ini ada bekali. So, kita bahagikan semua dengan bekali dia, baru kita nampak. So, apakah M dia? Okay, seterusnya kita uji dengan 6X tambah 12Y sama dengan 24. Okay, kita dapat Y dia adalah sama dengan negatif 3X tambah 2. Jadi kecerunannya adalah negatif 3. So, sekarang cuba perhatikan kecerunan dia. Tak sama kan? Jadi mereka bukan garis lurus selari. Tengok lagi satu contoh. Tak. Ini yang nombor 2. Okay, memandang kita sudah tahu persamaan yang selari, garis lurus yang selari mempunyai nilai M yang sama. Jadi kita boleh cari nilai K. Okay, K di depan X, jadi dia mesti ada kaitan dengan kecerunan. Tetapi kita mesti tentukan nilai M yang sebenar sebab Y di sini ada bekali. So, kita cari dulu M untuk persamaan ini. Okay, kita susunkan dalam Y sama dengan MX tambah C. Y di depan, X kita biarkan dia ke belakang, 10 kita kekalkan di belakang. Dan semua persamaan ini kita bahagi dengan negatif 2, baru kita nampak nilai M yang sebenar. K per 2. K per 2 X. Jadi nilai M adalah K per 2. Ini ada silap sedikit. Okay. Okay, sini ada X. Y sama dengan K per 2 X tolak 5. Ni tinggal X. Okey, jadi kita teruskan. Okey, tadi kita 3Y sama dengan 9X tambah 24. Okey, kita akan dapat formula ini. So, X dia, M dia adalah 3. Jadi kita dapat kecerunan M adalah 3. So, sekarang
Okay, kita boleh samakan kecerunan mereka dan di situlah kita boleh dapat nilai K. Okay, seterusnya kita tengok nombor 3. Okay, rajah menunjukkan sebuah segi empat selari. Bila kita nampak selari, apa yang kita boleh tahu? Kita tahu mesti ada dua set garisan yang selari. Yang pertamanya PQ dengan SR, yang kedua PS dengan QR. Dan O adalah asalan. A, hitungkan H. H adalah berada di atas garisan SP. Jadi saya mesti cari kecerunan RQ supaya saya boleh dapatkan kecerunannya yang sama dengan RQ. So, SP saya kena susun semula dulu supaya saya boleh kena pastikan M yang sebenar. So, 6Y bersamaan dengan HX kita hantar ke belakang akan jadi negatif HX. Kemudian tambah 120. Dan semua ini kita bahagi dengan 6. Dapatlah ini. So, kecerunan kita adalah negatif H per 6. Okay, so kita hentikan di sini dulu. Kita cari pula M untuk RQ. Okay, so 3Y sama dengan 10X tolak 15. Semua bahagi dengan 3. Dapatlah Y sama dengan 10 per 3X tolak 5. Nampak tak M dia? Ini. Okay, jadi kita samakan dua formula ini. Kita boleh banding. 3 macam mana jadi 6 darab 2. Jadi semua darab 2, kita boleh dapat negatif H sama dengan 20. Hold on, kita bukan nak cari negatif H, kita nak cari H. Jadi sini ada negatif, macam mana nak buangkan dia? Saya boleh darabkan kedua-dua dengan negatif 1, maka dapatlah H sama dengan negatif 20. Okay. Kita nak cari K pula, B. K berada di atas garis SR. So, saya kena banding dengan PQ. Sebab mereka adalah selari. So, saya kena cari dulu kecerunan yang sebenar. Okay, nampak pada formula ini, kecerunan sebenarnya adalah K sendiri. So, tak ada masalah. Okay, PQ pula, kecerunan dia kita kena susun semula. Kita akan dapat adalah negatif 2. So, sedangkan mereka adalah selari, maka K adalah bersamaan dengan negatif 2. Okey, sekarang tibalah bahagian kita nak membentuk persamaan. So, ada 3 keadaan. Okey, dan semuanya melibatkan penentuan untuk mencari dua nilai, iaitu M kecerunan dan C pintasan Y. So, dalam proses mencari M dan C, maklumat yang diberi termasuklah yang pertama, dia akan bagi M dan dia akan bagi satu titik. Okay, dia tak bagi C dengan direct. So, kita kena cari C dengan menggantikan titik itu pada formula yang diberi. So, M kita ganti di sini, titik kita pecah. Okay, titik kita tahu XY, so X kita akan darab dengan M dan Y kita letak di depan. So, kita akan selesaikan formula ini untuk dapatkan C. So, selepas kita dapat C dan dengan adanya nilai M, barulah kita boleh bentuk persamaan. Yang kedua, dia tak bagi M tetapi dia terus bagi dua titik. Tak ada masalah sebab kita sudah belajar form 2 dulu cari M dengan guna formula ini. So, bila ada M dan kita ada dua titik, kita boleh pilih salah satu untuk gantikan seperti situasi 1 tadi, kita pun boleh dapat C. So, ada MC, bolehlah membentuk persamaan. Yang ketiga, dia tak bagi M secara direct, tapi dia bagi formula yang selari dengan persamaan itu. So, kita akan pinjam M daripada garis lurus yang selari, kemudian dia bagi satu titik. So, titik itu kita boleh ganti dalam formula untuk dapatkan C. Mungkin di sini kita belum nampak, tetapi kita tengok contoh, kita akan faham nanti.
Yang pertama, situasi yang pertama, dia bagi keturunan M dan dia bagi satu titik. So, kita tak ada apa di sini, kita tak ada C. So, M sudah ada, kita gantikan dulu. Dan titik kita akan masuk ke dalam formula di mana XY kita akan pecahkan X darab dengan keturunan Y kosong kita hantar ke belakang. So, persamaan ini sudah lengkap kecuali C. So, kita cari C. So, kosong sama dengan 2 kali negatif 3, kita dapat negatif 6 tambah C. So, apakah C? Negatif 6 kita hantar ke belakang sama dengan, kita dapat 6 sama dengan C. Jadi, terbalikkan C sama dengan 6. So, sekarang kita sudah dapat M dan C. M2 C6 maksudnya positif 6. So, sudah siap persamaan garis lurus. Kita tengok lagi satu. Keturunan negatif 3. Okay, darabkan dengan X daripada koordinat P, iaitu negatif 2. Maka Y dia kita letak ke belakang. So, selesaikan ini. 6 tambah apa dapat 7? 1. So, M kita adalah negatif 3. C adalah 1. Maksudnya tambah 1. C, okay, ini complicated sikit sebab dia bagi pecahan. So, pecahan 2/3 sebagai keturunan. X dia adalah 3, Y dia negatif 8. So, ini 3 kita boleh simplify, dapatlah negatif 8 bersamaan dengan 2 tambah C. 2 kita boleh hantar ke belakang, positif akan jadi negatif. Jadi, negatif 8 tolak 2, kita dapat negatif 10. So, sudah dapat M diberi 2/3 dan C adalah negatif 10. Terus letakkan, dapatlah persamaan garis lurus. Jadi, kesimpulannya, bila kita dapat keturunan dan satu titik, sebenarnya kita sudah dapat M kan? Cuma kita kena gantikan titik itu ke dalam formula AM untuk cari C. So, bila dapat C, bila ada M, kita masuk ke dalam formula. So, M diberi tetapi kita kena cari C sendiri. Bila dua-dua dapat, barulah kita boleh bentuk persamaan garis lurus. Okay. Okay, kita tengok keadaan yang kedua, dia tak bagi M. Dia bagi 2 titik. So, kita kena extra works. Kita kena cari dulu M. So, dengan guna formula ini, Y2 tolak Y1, X2 tolak X1. Jadi, 0 tolak 9, 1 tolak 0, dapatlah M dia negatif 9. So, sama dengan tadi, sudah ada M, kita boleh pilih either one untuk ganti ke dalam formula AM. Okay, di sini saya pilih K, jadi X0, Y9. Okay, jadi C kita adalah 9. So, sudah ada M, negatif 9. Sudah ada C, positif 9. Sudah dapat bentuk persamaan. Okey, kita tengok B pula. Cari dulu keturunan 4 tolak negatif 5. 1 tolak 2. So, negatif akan dapat positif. Jadi, 4 tambah 5, 9. 1 tambah 2, 3. So, keturunan kita dapat 9/3 iaitu 3. Sudah dapat keturunan, masuk ke dalam formula dan kita boleh pilih either one koordinat. Saya pilih H di sini, jadi X saya 1, Y saya 4. Jadi 3 tambah apa dapat 4? C adalah 1. Jadi sudah ada M, kita sudah kira, dan sudah ada 1, kita sudah kira. Jadi, dapatlah persamaan Y adalah 3X tambah 1. Okey, C pula sama juga. Okey, Y tolak Y, X tolak X, dapat keturunan negatif 3. Masuk ke dalam formula, ganti dengan salah satu titik. Di sini saya guna M, jadi X dia 2, Y dia masihnya 8. Jadi, 8 sama dengan negatif 6 tambah C. Negatif 6 ini kita hantar ke belakang sama dengan, jadi dia akan jadi tambah 6. So, 8 tambah 6, kita dapat 14. So, M kita sudah kira negatif 3.
C adalah 14, maksudnya positif 14. Jadi sudah siap persamaan garis lurus. So, keadaan kedua, bila kita dapat 2 titik, kita kena extra work, cari dulu M. Bila dapat M, boleh buat seperti langkah 1, ganti ke dalam Y sama dengan MX plus C untuk dapatkan C. Bila ada M, bila ada C, boleh bentuk persamaan garis lurus. Okay, kita tengok keadaan ketiga pula. Dia tak bagi direct M, tetapi dia bagi persamaan garis lurus yang selari dengan dia. Jadi apakah fungsi dia? Kita akan pinjam M atau kecerunan dia. So, untuk pinjamkan M dia, saya kena susun semula dulu dalam Y sama dengan MX plus C. So, 5Y kita kekalkan, 4X kita hantar ke belakang sama dengan, dia akan jadi negatif. 9 kita kekalkan. So, kita akan dapat ini. Okay, semua bahagi 5 sebab saya dapatkan M. So, sudah nampak M kan? Negatif 4/5. So, ini sahaja yang saya akan guna. Saya akan pinjamkan M ini untuk masuk ke dalam formula saya. So, M sudah ada. Sekarang saya nak cari C. Saya mesti kena ada apa? 1 titik. So, 1 titik sudah diberi di sini. So, 5 darab M. Negatif 2 saya hantar ke belakang. So, negatif 4/5 darab 5 saya boleh ringkaskan. Dapat negatif 4. So, negatif 2 sama dengan negatif 4 tambah C. Saya nak cari C. So, negatif 4 saya hantar ke belakang. So, negatif 4. Negatif akan jadi positif. Negatif 2 tambah 4. Saya hutang you RM2. Saya bayar RM4. Saya sudah lebih bayar RM2. So, sudah ada M. Sudah ada C. Sudah boleh bentuk persamaan. Iaitu C negatif M negatif 4/5X. C maksudnya positif 2. Siap. Kita tengok lagi satu. Okay, ini saya kena cari dulu M sebab saya nak pinjam. So, sini dia ada penyebut. Jadi, untuk buang penyebut dia, saya kena darabkan semua dengan penyebut. Jadi, saya akan dapat ini. So, M saya sudah dapat. Pinjamkan M dia. Masuk ke dalam formula. Dan titik adalah negatif 3, negatif 2. Negatif 3 kita letak di tempat X. Negatif 2 kita letak di tempat Y. So, selesaikan, kita akan dapat negatif 2 sama dengan 2 tambah C. 2, kita hantar ke belakang, dia akan jadi negatif 2. Jadi, hutang you RM2, hutang lagi RM2, hutang RM4. So, M sudah dapat negatif 2/3. C adalah negatif 4. Siap. Okey, jadi situasi ketiga, kita dah dapat M tetapi kita kena pinjam daripada persamaan garis lurus yang selari sebab kita tahu garis lurus yang selari M dia masih sama. So, kita pinjam. Bila dapat M dan bila dapat 1 titik, saya boleh cari C. So, bila ada M dan C, saya boleh bentuk persamaan garis lurus. Okey, ini soalan yang terakhir. Kita sudah tahu apa hari ini? Daripada 1 titik, kita boleh bentuk persamaan garis lurus dalam pelbagai situasi. Okey, formula ini, PQ adalah Y sama dengan negatif 5X tambah C. Kita sudah tahu M dia dan kita tahu pintasan Y dia adalah 3. Betul lah? Dia memotong paksi Y pada kedudukan 3. Okay, soalan dia minta kita cari persamaan garis lurus yang melalui A, di mana dia mesti selari dengan PQ. Jadi, M dia kita boleh pinjam. M sama dengan negatif 5. Untuk cari C, kita kena kira lah. Okay, ganti ke dalam formula ini. Negatif 5, X darab dengan negatif 5, Y kita letak ke belakang. So, kita akan dapat 3 bersamaan dengan negatif 5 tambah C. Untuk cari C, saya kena hantar negatif 5 ke depan. Jadi, negatif akan jadi positif. 3 tambah 5 dapat 8. So, sudah dapat M, sudah dapat C. Saya boleh bentuk persamaan Y sama dengan M, iaitu negatif 5X tambah C, iaitu 8. Siap. Kita tengok, inilah persamaan dia. Okay, kita boleh nampak kecerunan negatif 5 dan pintasan Y. Dia potong pada paksi Y di sini. Okay, kita tengok ini pula.
M kita pinjam, C, okay, kita tak payah kira sebab daripada persamaan ini X dia sudah kosong, kita boleh nampak Y itulah adalah C sebab dia potong pada paksi Y. Jadi sudah ada M, sudah ada C. Inilah persamaan dia, negatif 5X tolak 2. So, mana kedudukan dia? Sini. Okay, selari dengan PQ dan memotong paksi Y pada kedudukan negatif 2. So, ini tak payah ganti. Senang saja. Okay, untuk C pula, okay, dia berada pada sini. So, kita pinjam M dia dan kita kena gantilah. Okay, 5 negatif darab dengan negatif 2. 6 kita letak di belakang. Jadi, kita dapat 6 sama dengan 10 tambah C. Okay, jadi C kita dapat negatif 4. Bila dapat M dan C, boleh bentuk persamaan negatif 5X tolak 4. Jadi, kedudukan dia adalah berada di sini. Kita boleh nampak selari dengan PQ, tetapi pintasan Y dia berada di bawah. Negatif 4. Okay, yang last, asalan. Apa maksud asalan? Kosong, kosong. Ini paling senang. Maksudnya, pintasan Y dia tak ada sebab kosong. Jadi, kita hanya perlu kecerunaan iaitu Y sama dengan negatif 5X. Kedudukan dia berada di sini. Okay, C adalah kosong. So, tak payah letak. Okay, jadi itu sahaja untuk hari ini. Lengkapkan latihan 61 hingga 66 page. Kemudian snap gambar 62 atau 66 sahaja untuk disemak. Jadi itu sahaja untuk hari ini. Sekian, terima kasih.